Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran juzuk yang ke-26, surah yang ke-48, suratul Fath, surah kemenangan ataupun disebut dengan nama pembukaan kota Mekah. Alhamdulillah, kita telah baca dua siri yang lepas. Sambung kita di sini bermula daripada ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18, kita baca beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada huraian insya-Allah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. Balik kepada ayat 18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin iz yubayi'unaka tahta asy-syajarah. Demi sesungguhnya Allah redha akan orang-orang yang beriman ketika mereka memberikan pengakuan taat setia kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di bawah naungan pokok yang termaklum di Al-Hudaybiyah. Ayat ini memberi suatu mangkab, kelebihan yang besar kepada sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang bilangannya sekitar 1.400 orang, mungkin kurang sikit atau lebih sikit, di mana mereka ini telah mengikat bai'ah, ikat setia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikat setia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah pokok di Khaybar, tahta syajarah. Tengok sebab nuzul kepada ayat ini, sebab nuzul, sebab turunnya ayat ini. Tanda pelajar. Akhraja Ibnu Abi Hatim wa Ibnu Jarir wa Ibnu Mardawih an Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu qala baina nahnu qailun, sedang kami tidur, qailulah, qailun itu makna tidur siang hari, naum al-qailulah. Iz nada munadi Rasulillah, tiba-tiba dengar suara penyeru. Biasanya orang panggil macam kita kat bahagian penyiaran, penerangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nas, wahai semua, al-bai'ata, mari semua ikat setia. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat khabar
Sayyidina Osman dibunuh di Makkah. Ketika masuk Makkah nak berunding dengan Quraisy untuk menyelesaikan umrah, tiba-tiba ditularkan Osman telah dibunuh. Nabi suruh panggil semua mari, al-bai'ata nazala ruhul qudus, malaikat telah datang. Fasirna ila Rasulillah, kami pun berjalan pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedang Nabi berada di bawah pokok Samurah, nama pokok itu, di Al-Hudaybiyah. Fabaya'nahu, maka turun ayat Quran, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin iz yubayyi'unaka tahta syajarah. Allah Taala telah redha kepada orang mukmin yang telah berikad setia di bawah pokok ini. Fabaya'a li Utsman bi ihda yadayhi al-ukhra. Nabi kita pegang tangan dia sendiri, dia letak, dia kata ini tangan Utsman, ini tangan aku. Maknanya ganti. Faqal ayyuhanna, ya faqala an-nas hani'an laka ya ibn Affan. Sukalah engkau hei anak Affan. Siapa dia anak Affan? Utsman. Ya tufu bil bait wa nahnu huna. Dia kata mu duduk tawaf di Mekah, kami di sini duduk menunggu-nunggu di Hudaybiyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Lau makatha kaza wa kaza sanah ma taf hatta atuf. Nabi kata tak, kalau Sayyidina Utsman duduk di Mekah berapa lama pun dia tidak akan tawaf sehingga aku tawaf. Mana Nabi kita memberi jaminan bahawa Sayyidina Utsman ni bukanlah orang yang suka mengambil kesempatan mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata kalau aku tak tawaf, Utsman tak akan tawaf. Tu dia. Maka bila Nabi sampai di Hudaybiyah tu, yang pertama Nabi kita hantar Hirash bin Umayyah Al-Khuzai. Hantar Hirash dulu lagi. Fahamu bihi, mereka hampir nak bunuh dia. Famana'ahul ahabish, dia kata jangan bunuh, ini wakil Muhammad ni, jangan cari je kita. Faraja, Hirash balik. Faba'asa Utsman, maka Nabi kita hantar Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Fahabisu, mereka pegang lama Utsman, muka lama tak jumpa, duduk rumah. Kalau kita kat mai duduk dulu, makan teh dulu, contoh ya. Jadi Nabi Utsman lambat balik, bunyi suara kata Utsman telah dibunuh. Maka itu yang Nabi kita panggil untuk berbai'ah. Imam Bukhari telah mengeluarkan hadis daripada Yazid bin Ubaid. Qultu li Salamah bin Aqwa, aku tanya Salamah, salah seorang daripada sahabat yang ikat setia dengan Nabi. Dia kata, ala ayyi syai'in bay'atum, atas dasar apa mu ikat setia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala alal maut, mati, tak mau balik. Itu hadis Salamah. Wa akhraja Muslim an Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu qala, dia kata, aku tengok pada hari kita berkumpul di bawah pokok di Hudaybiyah, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yubayyi'un nas, Nabi kita ikat setia seorang. Wa ana rafi'u ghusnan, aku duk pegang dahan pokok takut kena kepala Nabi. Allahu akbar, mulia kehormatan yang dia dapat. Alhamdulillah. Siapa dia kata? Ma'qil bin Yasar. Dia kata akunya alhamdulillah duk pegang dahan pokok takut timpa atas kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam di Hudaybiyah. Wa nahnu, kami ketika itu ada 1400. Apa dia 1400? 1400 lah. Qala lam nubayyi'u 'alal maut walakin bay'anahu 'ala alla nafir. Ini pandangan Ma'qil kata kami bukan ikat setia mati, ikat setia tak mau lari. Maka para ulama taufikkan di antara dua riwayat Salamah bin Al-Aqwa dengan Ma'qil bin Yasar, iaitu berdasarkan kepada riwayat Jabir radhiyallahu anhu. Jabir kata apa? Bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta syajarati 'alal maut, kami ikat setia dengan Nabi di bawah pokok atas dasar mati. Wa ala alla nafir, kami tak boleh lari daripada medan ini.
fama nakasa ahadun, tidak ada seorang pun yang belot, yang tak bagi ikat setia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa Jad bin Qais. Si bapa munafik ini ikhtaba'a tahta ibti naqatihi, dia duduk di bawah ketiak unta dia. Dia pergi sembunyi bawah unta, tak pergi bai'ah. Maka hadis Jabir ni menjamakkan dua pandangan bahawa kami ikat setia tak lari sehingga mati. Betul lah tu. Kan? Itu dia panggil at-taufiq ataupun al-jam'u baina al-riwayatain. Baiklah para jemaah sekalian, ayat ini datang setelah Allah SWT cerita kepada kita dalam ayat yang lepas tentang keadaan al-mukhallafin, golongan-golongan badui yang tak ikut Nabi SAW pergi ke Hudaibiyah. Kemudian Allah cerita kepada kita siapakah mereka orang yang duduk di Hudaibiyah itu, iaitulah golongan radhiyallah, orang yang orang yang Allah SWT redha, sukanya dia. Allahu Akbar. Mereka telah mendapat keredaan sijil syahadah, keredaan Allah Ta'ala di atas dunia, apalagi insya-Allah mereka juga akan mendapat keredaan Allah Ta'ala di akhirat. Cuma timbul, dia kata apa ni, di bawah pokok. Di mana pokok itu sekarang? Dengar kita. Rawal Bukhari anna Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu qala, Abdurrahman bin Auf kata, intalaqtu hajjan, aku pergi haji lepas pada Hudaibiyah tu. Aku lalu dengan satu kumpulan yang duduk solat satu tempat. Aku bertanya, ma hadzal masjid, masjid apa ni? Qalu hadhihi syajarah, di sinilah tempat pokok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikat setia bai'ah pada tahun yang ke-6 itu. Aku pun balik cerita kepada Sa'id bin Musayyib. Fa akhbartu, aku cerita kepada dia, faqala Sa'id, haddatsani abi, telah mencerita kepada aku oleh bapa aku. Dia ini termasuk di kalangan orang yang bai'ah di bawah pokok ini. Qala falamma kharajna minal 'amil qabil, tahun ni tahun yang ke-6 kan, tahun depan kita pergi, masa boleh jadi masa umratul qadiyah, falam naqdir 'alaiha, kami tak jumpa dah pokok tu. Qala Sa'id bin Musayyib, inna ashaba Muhammadin lam ya'lamuha wa 'alimtumuha antum, sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tak jumpa cari pokok ni, mu tahu. Artinya pokok tu awal lagi sudah hilang. Sebab itu ada setengah riwayat kata Sayyidina Umar tengok orang duduk ramai bawah pokok, dia yang suruh potong pokok itu. Jadi riwayat ni banyak, kita pun payah nak taufik. Yang penting ceritanya pokok itu awal lagi sudah tidak ada di situ. Habis yang kita pergi ni, dalam buku saya ni ada kita tulis tentang cerita masjid, dia panggil masjid apa ni, Masjid Bai'atul Ridwan ni ada di sini. Jadi kita kata Masjid Hudaibiyah, terkenal sekarang dengan nama Masjid Al-Hudaibiyah, terletak kira-kira 24 km dari Masjidil Haram dan 2 km dari luar sempadan Tanah Haram. Mana kita daripada Mekah, kita nak pergi ke Masjid Hudaibiyah sekarang, sampai di border dia tu dipanggil keluar Tanah Haram, 2 kilo lagi kita akan jumpa sebuah masjid, nama dia Masjid Al-Hudaibiyah. Ini terkenal juga dengan nama tempat, nama telaga Hudaibiyah, dikenali dengan nama Asy-Syumaisi. Asy-Syumaisi kerana nama telaga Syumaisi. Jadi kawasan ni sekarang ni masih ada lagi, cuma tempat tu ada orang kata dekat telaga sana sini. Kita nak jawab seperti apa yang dijawab, cuma hadis ni ana tak cek, cuma kita ambil daripada kitab Tafsir Munir ni, macam pelik sikit. Abdurrahman bin Auf pergi tanya Sa'id bin Musayyib. InsyaAllah kita akan cek balik dia punya riwayat. Abdurrahman bin Auf sahabat, Sa'id bin Musayyib ini sudah tabi'in ya.
Wallahu alam. Baik. Yang pentingnya pokok ini kata Sa'id sudah tidak ada. Ada yang kata ditebang oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kita kata wallahu a'lam. Yang pentingnya tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pergi di sana tak usah cari tempat lah. Kita pergi, kalau nak pergi tengok sejarah, kita pergi tengok Masjid Bai'atul Ridwan dan kita ambil pengajaran yang besar apa yang berlaku di situ. Naam. Allah kata apa? Tengok ayat ni. Fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Allah kata apa? Maka dengan itu ternyata apa yang sedia diketahuinya tentang kebenaran iman dan taat setia yang ada dalam hati mereka, lalu ia menurunkan semangat tenang tenteram kepada mereka dan membalas mereka dengan kemenangan yang dekat masa datangnya. Iaitulah kemenangan ini, kemenangan Khaybar, tahun yang berikutnya ketika Nabi SAW pergi ke Khaybar. Kata di para ulama, orang yang ikat setia dengan Nabi SAW itu orang yang benar-benar jujur, benar-benar jujur. Sebab Allah kata fa'alima ma fi qulubihim, Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam hati mereka, apa yang ada dalam hati mereka. Allah Ta'ala tahu mereka ini mempunyai iman yang mantap, benar dalam bai'ah, ikhlas dalam menunaikan perjanjian, mendengar apa yang telah disebut oleh Nabi SAW. Mereka tak dapat masuk Mekah, mereka tenang, sakinah, tidak kata resah, hei macam mana kita ni, hei macam mana lah. Cuma di peringkat awal agak gawat sedikit. Sebab apa? Bila Nabi kita SAW selesai buat perjanjian dengan Suhail bin Amru, wakil Quraisy, maka tidak ada harapan lagi untuk masuk Mekah. Kita dah janji kita tak akan langgar janji kan. Itu adab dalam Islam. Bila tak boleh masuk Mekah, maka yang pakai ihram mesti kena buka ihram. Macam mana cara nak buka ihram? Iaitulah kita sembelih hadiu, dia panggil dam ihsar, dan cukur kepala. Bagi orang lelaki, kalau ada perempuan, guntingnya ujung rambut. Maka Nabi SAW mengarahkan para sahabat supaya cukur kepala. Tak ada siapa buat. Macam sahabat ni tak dengar kata. Sedangkan Allah Ta'ala sebut di sini, laqad radiyallah. Macam mana tak ikut? Nabi masuk dalam khemah dia, agak marah. Isteri yang ikut dia dalam perjalanan ini iaitulah Sayyidah Ummu Salamah. Dia kata, ya Rasulullah, tak usah duk marah-marah, senang je nak suruh orang ikut. Ni pisau cukur. Rasulullah SAW keluar daripada khemah, panggil halak, tukang cukur. Rasulullah mula dulu. Nabi keluar daripada khemah, Nabi kita mula bismillah cukur. Semua sahabat angkat, cabut pisau dia, cukur habis. Itu dia panggil. Maka fa'alima ma fi qulubihim, Allah Ta'ala tahu hati mereka yang hati yang benar, bukannya hati yang pura-pura. Fa'anzala as-sakinata 'alaihim, Allah Ta'ala turunkan ketenangan ke atas mereka. Tak apalah, kita cukur kepala, kita buka ihram, kita ambil barang kita balik ke Madinah. Wa asabahum fathan qariba, dan Allah Ta'ala janjikan untuk mereka kemenangan yang dekat. Apa dia? Iaitulah pembukaan kota Khaybar. Maka dengan itu orang yang boleh pergi ke Khaybar, yang akan dapat harta sana, iaitu orang-orang yang hadir dalam Bai'atul Ridwan. Dalam ayat yang lepas kita dah bincang bagaimana puak-puak mutakhallifun, termasuk golongan munafikin dan di'afun nufus, mari terhagih-hagih minta dengan Nabi nak pergi juga Khaybar. Nabi kata, tak payah, baru ni tak mau pergi duduk situ, tak usah ikut. Maka Allah Ta'ala sebut fathan qariba, Khaybar yang akan berlaku pada tahun yang berikutnya.
wa maghanima katsiratan ya'khudunaha wa kana Allahu azizan hakima. Dan dengan banyak harta rampasan perang yang mereka akan dapat mengambilnya, dan ingatlah Allah adalah maha berkuasa lagi amat bijaksana. Jadi Khaybar ni tak jauh daripada Madinah, iaitulah lebih kurang 150 km lebih saja daripada bandar Madinah. Itu dia panggil Khaybar. Jadi alhamdulillah kota Yahudi Khaybar tu masih ada lah sampai sekarang ni. Ana pergi dah ke Khaybar, dan jarak dia bukan jauh. Kota peninggalan Yahudi tu masih lagi dikekalkan untuk dijadikan bahan sejarah. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada ayat yang ke-20. Wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyan nasi 'ankum walitakuna ayatan lil mu'minin wa yahdiyakum siratan mustaqima. Sebagai memuliakan orang-orang yang memberi pengakuan taat setia di Hudaybiyah, Allah berfirman kepada mereka. Ini dia panggil kemenangan yang segera. Kemenangan yang segera. Allah kata apa? Wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khuzunaha. Allah menjanjikan kepada kamu harta rampasan yang banyak yang kamu akan mengambilnya. Mu akan dapat mengambil harta rampasan yang banyak. Satu, bila? Bukan hari ni. Di Mekah ni tak dapat apa-apa, balik Khaybar. Lalu Allah menyegerakan untuk mereka kamu harta rampasan perang yang kamu akan dapat. Itu akan datang, kan? Wa kaffa aydiyan nasi ankum. Hak dapat sekarang ni mungkin nak tahu, boleh jadi sahabat belum tahu, sebab masa tu bukan ada Facebook, bukan ada WhatsApp nak tularkan. Cuma Nabi dapat maklumat wahyu. Kemudian Allah Ta'ala cerita di sini, serta Allah telah menahan tangan-tangan manusia, pihak musuh di situ daripada menyerang kamu. Tengok cerita dia. Ada kisah mengatakan, wa kaffa aydiyan nasi ankum. Allah Ta'ala tahan tangan-tangan jahat Mekah daripada kamu. Macam mana cara dia? Tengok dalam akhrajal Imam Muslim dan Imam Tirmizi daripada Anas qala, pada hari Khaybar, pada hari Hudaybiyah, ada 80 laki-laki bersenjata. Tanda 80 laki-laki bersenjata berkumpul di Jabal Tan'im. Dekat Masjid Tan'im tu dipanggil Jabal Tan'im. Yuriduna ghirratan. Mereka nak serang hendak Nabi ketika berada di Khaybar. Mana Nabi tengah duduk menunggu di sini, mereka mari dengan panahnya, dengan apa? Kena kita. Fa'ukhidhu, Allahu Akbar. Maka mereka itu telah ditangkap. Maka Allah Ta'ala turun ayatkan, wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum. Allah Ta'ala telah tahankan tangan mereka daripada mengapa-apakan kamu, dan juga tangan kamu daripada membunuh mereka. Nabi kita lepas. Nak gimana buatmu ni? Jangan kacau balik Mekah. Jangan kacau kita. Kita mari nak berunding, kau nak tunjuk. Maka hadis ini juga dikeluar oleh Imam Muslim daripada Salamah bin Aqwa dan juga lain-lain para sahabat radhiyallahu anhum. Daripada hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad daripada Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani,
Qala kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kami duduk dengan Nabi di tepi pokok di Hudaybiyah. Qala Allah allati, yang Allah Taala sebut dalam Quran, tahta syajarah itu, maka tiba-tiba yaqa min aghsan, dahan pokok itu jatuh atas belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi sedang berunding. Nabi Sayyidina Ali dengan Suhaib bin Amr sedang duduk tulis perjanjian sulh Hudaybiyah. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wayak kali, Ali uktub bismillahirrahmanirrahim. Bila Ali nak tulis, Suhaib bin Amr pegang tangan Ali. Ali, jangan tulis. Dia kata uktub ma na'rif. Kami tak tahu apa dia Ar-Rahmanir-Rahim. Mu tulis uktub bismikallahumma. Dia tak mahu nama Ar-Rahmanir-Rahim, dia tak kenal. Kemudian saya tulis pula, hadza ma salaha alaihi Muhammadur Rasulullah. Ini adalah perjanjian di antara Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila nak tulis, Suhaib bin Amr pegang tangan Ali. Dia kata, laqad zalamnaka in kunta rasul. Kalau betul mu Rasulullah, kami telah zalim kamu. Kenapa kami nak sekat? Kenapa kami nak sekatmu? Tapi tulislah hadza ma salaha alaihi Muhammad bin Abdullah. Dia tak mau Muhammad Rasulullah. Itu dia kata, Nabi kita tanazul. Nabi kata tak apa, Ali ikut dia Ali. Tak, jangan duk lawan. Kita nak berunding hari ni. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Muhammad bin Abdullah, Muhammad Abdullah. Sahabat-sahabat ni naik mulu romo juga pasal duk main lagu ni kan. Macam tak itirah. Nabi siasah dia tinggi. Kita nak berunding, tak usah duduk kelahi. Ni tidak ni sibuk-sibuk asyik duduk sebut nak ni. Bila nak jadi perdamaian? Bila nak jadi permuafakatan kan? Fabainama, kata di Abdullah bin Muwaffal, fabaina nahnu kadzalik, ketika kami duduk dalam keadaan duduk berunding ini, iz kharaja alaina salasuna syabban, mari 30 pemuda Quraisy siap dengan senjata. Fasaru fi wujuhina, mari nak serang kami. Fada'a alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita berdoa ke atas mereka. Fa akhadallahu bi absarihim, Allah Taala tak nampak, jadi mata dia tak nampak bela. Maksudnya nak itu. Faqamna ilaihim fa akhadna, kami pergi tangkap seorang-seorang 30 orang. Itu ayat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal jitum bi ahadin. Siapa dia hantarmu mari? Wa hal ja'ala lakum ahadun amanan. Siapa dia beri keamanan kepada kamu? La. Nabi kata, Nabi nasihat dia, janganlah, kami kan mari nak berunding. Kenapa kamu nak serang? Fakhalli sabilahum. Nabi kata khalla sabilahum. Nabi kata lepas. Bagi nasihat aja, amaran, suruh dia balik. Maka turun ayat Quran ini, wa huwal ladzi kaffa aydiyan nasi ankum. Allah Taala kata, Allah Taala yang tahankan tangan manusia daripada kamu, dan juga wa aydiyakum anhum, tangan kamu daripada mereka, bi batni Makkah, di Mekah dulu. Min ba'di an asfarakum alaihim, setelah kamu dapat tangkap mereka, tapi melepas mereka juga tak dapat tawan kamu. Maka Allah Taala sebut di sini, walitakuna ayatan lil mu'minin, serta ia telah menahan tangan manusia yang ini tadi cerita dia. Pihak musuh di situ daripada menyerang kamu, Allah melakukan yang demikian supaya kamu beroleh manfaat, dan wa yahdiyakum siratan mustaqima, dan supaya menjadi tanda yang membuktikan kebenaran janjinya, janji Allah nak jaga kita bagi orang-orang yang beriman, dan juga supaya Allah menambahkan kamu hidayah ke jalan yang lurus. Jadi kita kata alhamdulillah, itulah yang telah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, bahawa kamu akan dapat kemenangan balik Madinah, pergi Khaybar, dan Allah janji di sini kamu juga telah selamat daripada diserang oleh mereka, dan kamu juga Masya Allah
telah pun menyelamatkan mereka. Maknanya Nabi kata jangan bunuhlah. Kita mari nak berunding ni, kalau budak-budak ni hambat balik je. Kalau bahasa orang muda sekarang nak pergi main jauh-jauh lah, jangan duduk kacau orang sini. Lebih kurang begitulah. Baik, itu yang sudah ada. Kita pergi pada ayat 21. Pelajar-pelajar kena celek mata sikit. Ayat ni ayat peperangan. Dia bukan macam peluk cerita dalam buku cerita satu-satu. Allah Ta'ala bawa mari supaya kita berfikir dan kita kaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi itu. Ayat 21. Wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahata Allahu biha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in qadira. Dan ada lagi harta rampasan lain yang kamu belum dapat menguasainya. Tanda pelajar-pelajar, dia kata hak kita tak kuasai itu, iaitulah pembukaan negara yang insya Allah kamu akan dapat kemenangan. Tapi bukanlah ni, bukan sekarang, iaitu yang terdekat, Khaybar. Tahun yang ke-8, tanda ni pelajar, tahun yang ke-8 insya Allah memari Mekah. Di Mekah, Nabi kita tidak tawan orang Mekah. Dia tidak tawan harta benda, tapi Nabi kita tawan hati dia. Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bila dapat pertolongan Allah Ta'ala, Mekah diambil, mu akan tengok berduyun-duyun orang Mekah masuk Islam. Maka kita tak usah tawan harta orang Mekah, kita tawan hati mereka. Tetapi lepas pembukaan kota Mekah, Nabi kita pergi kepung Hawazin, di Hunain dan juga di Taif. Harta banyak dapat. Akan datang tahun yang ke-8, dan juga tak lama lagi kamu orang Islam, kamu akan kuat, kamu akan berlawan dengan Parsi, dengan Rom. Walaupun bukan di zaman Nabi, kemenangan ini di zaman Sayyidina Umar, tapi itu janji Allah kepada kita. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Jadi Allah Ta'ala Maha berkuasa, sabarlah. Kemenangan ini tak mari kumpayakun, dia mari secara perlahan-perlahan. Jangan belorak, jangan gaduh, kata orang. Ayat 22. Walau qatalakumul ladzina kafaru lawallawul adbar thumma la yajiduna waliyan wala nasira. Dan jika sekiranya orang-orang kafir dari penduduk Mekah itu memerangi kamu di Hudaybiyah, tidak membuat perjanjian damai, maknanya kalau dia tak berjanji damai, tentulah mereka akan berpaling melarikan diri dengan kekalahan. Kemudian mereka tidak akan beroleh siapapun yang menjadi pelindung atau memberi pertolongan. Ini satu lagi janji Allah Ta'ala. Tuhan kata walau, andainya. Andainya apa? Puak kafir Quraisy Mekah tak mau berunding, mereka nak juga lawan kamu, mu jangan takut. Walaupun kamu pergi dengan senjata yang tak cukup. Senjata tak cukup ni sebab kita datang ke Mekah bukan nak perang. Kita nak pergi buat umrah, kan? Nak melaksanakan mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita mimpi masuk Mekah. Kalau dia lawan juga, Allah kata apa? Kalau dia lawan juga, mu jangan takut, hei orang beriman. Aku akan beri pertolongan, aku akan beri kemenangan kepada kamu. Lawul adbar, mereka akan lari kalah. Allahu Akbar. Ini janji Allah SWT. Tapi hikmah yang besar, nak ringkaskan cerita, Allah Ta'ala beri perjanjian Hudaybiyah tahun yang ke-6, tahun yang ke-7 Nabi kita ke Khaybar, tahun yang ke-8 hanya beberapa puluh bulan sahaja, 20 bulan kan, lebih kurang 20 bulan. Allah Ta'ala iza ja'a nasrullahi wal fath, kemenangan yang total telah dapat kita ambil. Sabar. Itu Allah kata kalau dia perang juga, mu jangan takut, mereka tetap akan kalah. Ayat 23. Sunnatallahi allati qad khalat min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. Allah tentukan kekalahan orang-orang yang menentang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam
sebagai cara dan peraturan Allah yang tetap, yang telah berlaku, sunnatullah, maknanya peraturan Allah Ta'ala yang telah berlaku semenjak dahulu lagi. Mana dahulu lagi pun Rasul-Rasul ni ditindas, ditekan, dilawan, akhirnya Rasul tu akan menang insya-Allah. Sama juga dengan kita, hari ni mau kena sekat, tunggu ya sekejap lagi kan, Mekah akan diambil, pemimpin Quraisy semua tunduk depan Nabi SAW. Dan engkau tidak akan dapati sebarang perubahan bagi cara dan peraturan Allah Azza wa Jalla, itu tak ada ubah-ubah apa. Mu akan tunggu kemenangan yang besar yang akan kamu dapati insya-Allah. Ini sunnah, ketetapan Allah Ta'ala. Jadi kita hari ini pun sampai hari kiamat, Allah Ta'ala tetap bahawa dia akan beri pertolongan kepada kita, tapi bersyarat, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kita pergi kepada ayat yang terakhir untuk siri ini, iaitulah ayat yang ke-24. Wa huwallazi kaffa aydiyahum 'ankum wa aydiyakum 'anhum bi batni Makkah min ba'di an azfarakum 'alaihim wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Dan dialah yang telah menahan tangan mereka yang musyrik. Allah Ta'ala ulang balik cerita ni kan, bila Nabi tengah duduk kat setia, ada 80 orang nak mari serang, sekali lagi ada 30 pemuda nak serang. Semua tu apa dia? Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, aku tahan mereka daripada melakukan keburukan kepada kamu. Dia mari nak kena, Allah campur dalam hati dia takut. Tak boleh, bahaya ni, akhirnya dia tak ada. Wa aydiyakum anhum, dan tangan kamu daripada berbuat demikian kepada mereka di kawasan Mekah, di Hudaybiyah tu. Kamu pun tak kena dia. Bila dapat ditangkap yang 30 orang tadi, Nabi kata lepas je. Tak usah duduk lawan-lawan dia kan. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira, dan sungguhnya Allah amat melihat akan segala yang kamu kerjakan. Maknanya tengok Tuhan kata apa tadi, Allah jaga juga menahan tangan kamu daripada berbuat yang demikian pada mereka di kawasan Mekah, sesudah Allah menjadikan kamu dapat menewaskan mereka. Jadi kalau kita tak menang, kita ada kuasa, tiba-tiba kita lepas, itu dipanggil man, suatu kebaikan yang kita beri kepada mereka. Baiklah para jemaah sekalian, kita ambil kepada kesimpulan fiqhul hayah, kesimpulan daripada ayat ininya apa dia? Yang pertama, Allah Ta'ala janji kepada orang mukmin yang benar-benar ikhlas berjuang, mereka akan mendapat maghanim, akan dapat kemenangan mengatasi orang kafir, sama ada kemenangannya segera atau kemenangan yang akan datang. Yang kedua, di antara sempurnanya nikmat Allah Ta'ala ke atas orang Islam ini, Allah Ta'ala jaga mereka dalam peperangan, dalam sulhul Hudaybiyah itu, dan juga Allah Ta'ala jaga mereka daripada tangan-tangan Yahudi di Madinah. Selepas Nabi pergi ke Hudaybiyah kan, ada percubaan. Dengar ni, puak-puak Yahudi dan geng-geng sekutu dia daripada Bani Asad dengan Ghatafan kan, nak kena kepada keluarga yang berada di Mekah, di Madinah. Nabi duduk Mekah, ada nak kena di Madinah. Nabi pergi Khaybar, ada yang nak kena kepada keluarga-keluarga yang berada di Madinah. Nak tengok ni. Dan Uyainah bin Hisn, Auf bin Malik An-Nadri cuba nak pergi bantu Yahudi di Khaybar. Allah Ta'ala campur dalam hati mereka takut, mereka tak jadi. Yang ketiga, Allah SWT telah janji kemenangan-kemenangan yang lain, sama ada yang dekat Khaybar, pembukaan kota Mekah, Hawazin, atau jauh sikit peperangan dengan Rom yang akan berlaku nanti, insya-Allah. Itu dia panggil janji Allah Ta'ala. Ini adalah benda-benda ghaib yang tak boleh kita sewenang-wenangnya kita cuba nak huraikan, kecuali melalui jalan yang telah disebut oleh Allah dan juga dengan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, itulah terserlahnya ayat kan Nabi kita sebut tadi,
sebagai ayat tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla yang dapat dilihat oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum di saat itu. Dan kita hari ini yang kita baca ni pun insya-Allah kita masih lagi dapat memahami, dapat membayangkan bagaimana suasana yang begitu gawat pada saat itu. Insya-Allah kita akan sambung lagi dalam ayat yang ke-25 dan merupakan siri yang terakhir dalam surah ini, dalam siri yang akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.